Assalamualaikum. Saya Nur Sabila Bintang dan kawan saya Muhammad Zamir bin Zakaria. Kami ingin membentangkan tentang client server final project. Okay, introduction. KPM Venture is a business conglomerate that has 4 branches across Peninsular Malaysia. They have more than 10,000 staff. Each of the branches consists of 3 departments divided equally. The IT department has the problem of managing Windows computer because of the centralized nature of the current foundation. KPM Venture has several problems, which is A. Misuse of computer, B. Windows setting that frequently change, C. Poor administrative control, and etc. Okay, objectives. The management's decision to centralize Windows client administration by using Windows Server will allow for an easy transition for the management of clients' computer. Ini adalah metodologi. Terdapat beberapa metodologi yang digunakan. Yang pertama adalah Active Directory Domain Service. Active Directory Domain Service may be a server role in Active Directory that permits admin to manage and store information about resource from a network. So fungsi ADDS ni adalah untuk supaya admin boleh manage dan store information di dalam suatu network supaya supaya satu network tu dijaga dengan lebih kemas lah, lebih tersusun, agar ia tidak macam mana nak cakap tidak berselerak macam tu lah. Okay. Fungsi yang so dalam Active Directory, dalam kita install Active Directory Service, ianya juga install Active Directory Management and User. So dari situ kita boleh create satu account untuk client untuk access ke server dalam suatu server lah. Okay, yang kedua ialah Group Policy Object. A Group Policy Object may be a component of Group Policy which will be used as a resource in Microsoft system to regulate user account and user activity. So fungsi Group Policy Object adalah untuk admin restrict sesuatu aktiviti kepada user supaya ianya tidak disalahgunakan lah. Okay, ini adalah GPO yang digunakan dalam setiap department. So terdapat tiga GPO yang sama digunakan setiap department, ianya high priority, iaitu prevent access to command prompt, prohibit access to control panel. Yang ketiga ialah Windows automatic update. Okey, bagi management team leader ada satu penambahan, iaitu prevent, add or remove program. So dalam team leader, seseorang leader tidak boleh install ataupun uninstall program yang ada di dalam setiap komputer tu lah. Okay, untuk employee terdapat dua, iaitu prevent, add and remove program, and or remove storage classes, deny all access. Okay, yang pertama prevent, add, remove sama macam team leader tadi. So yang kedua ialah all removable storage classes, deny all access. Kenapa employee ada GPO ni? Sebab manager hanya beberapa orang, team leader pun hanya beberapa orang, tapi employee ni ramai. So bila ramai yang menggunakan tu, kita tak tahu source dari mana pendrive tu employee tu dah gunakan tempat lain. So mungkin berbahaya, membawa virus. So kita prevent all storage classes lah. Hanya team leader dan manager sahaja boleh menggunakan removable storage ke atas PC komputer tersebut. Okay, next kita akan pergi kepada demonstration. Okay, dekat sini kita boleh nampak yang domain yang saya buat ialah kpmventure.net.
Okay. Yang seterusnya ialah Active Directory User and Computer. Okay, di sini kita boleh nampak terdapat management level yang saya buat ialah yang pertama manager, team leader dan employee. Dalam setiap OU ini ada group dan dalam setiap group ada satu user represent kepada semua employee dan manager dan team leader. Okay, yang seterusnya ialah group policy management, group policy object. Okay, untuk setiap OU, ianya saya sudah set GPO yang saya dah tunjuk tadi lah. So dekat situ kita boleh tengok dengan caranya ialah dekat setting. So dekat sini kita boleh nampak lah polisi yang telah ditetapkan lah kepada OU tersebut. So setiap user yang ada di dalam OU tersebut, contohnya manager 1, ini adalah polisi yang telah saya buat lah. Sama juga kepada employee. Employee ada 2. Untuk employee dan leader saya buat dua jenis GPO sebab ianya mudah untuk admin membezakan. Yang pertama ialah restriction polisi ialah untuk yang tetap lah, yang memang semua user tak boleh buka, contohnya macam common prompt. Software restriction ni ialah yang penambahan GPO yang saya buat lah, contohnya macam remove add or remove program dan satu lagi or remove storage. So next kita akan tunjuk result kepada GPO yang kita telah buat. So saya akan masuk, yang pertama saya akan masuk ke employee punya dulu. Okay, yang pertama control panel. So kita boleh nampak yang control panel dah tak ada kat sini. Kalau search memang ada, tapi kalau kita buka dia akan keluar error. Okay, ni yang pertama. Yang kedua command prompt CMD. Kalau kita buka kat sini dia akan keluar the command prompt has been disabled by your administrator. So hanya administrator, kalau administrator disable restrict access tu baru employee boleh guna. Yang ketiga window update. Boleh refer pada report kami. Dekat situ saya ada listkan letak contoh result lah, supaya window update tidak secara automatic update lah setiap kali user ataupun user login pada komputer tersebut. Okay, yang seterusnya remove or remove storage, deny all access. So kita boleh tengok kat sini yang employee dah tak boleh access. Setiap kali dia nak access dia akan keluar error dan tak boleh access lah. Okay, untuk remove add program, ini agak lambat sikit kalau saya nak buat kat sini. So komputer saya agak slow. So boleh refer result dekat report lah. Okay, ada itu adalah employee punya account lah. So kita akan pergi kepada manager. So kalau tengok manager pun control panel dah tak ada. Kalau search pun memang tak boleh buka lah, dia akan keluar error. Dan CMD also sama. Window update pun sama macam dalam result. Di dalam report boleh refer pada report.
Dan berbezanya ialah manager boleh akses pendrive lah. Okay, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.